Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, kembali lagi kita dah masuk ke program baru. Dah lama sebenarnya setiap tahun. Tapi kita bawakan kembali iaitu Lambaian Kaabah Musim Haji 1445 Hijrah. Tambah-tambah pula dibawakan dalam bulan Ramadan ni. Kita bersemangat dalam berpuasa. Kita nak naikkan semangat kita untuk musim haji 1445 Hijrah seperti biasa. Program yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji kita bawakan hari ini. Tajuk kita Musim Haji Kembali Lagi. Yang berbahagia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji dan juga Ketua Rombongan Haji bersama dengan kita di studio. Ya, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua dapat jemput saya ke sini lagi setiap tahun. Alhamdulillah. Terima kasih Fian, terima kasih Dok. Ya, alhamdulillah. Memang rasa sangat-sangat sekejap. Kami yang belum habis penat lagi dah musim haji baru. Masya-Allah. Betul. Dan kita ucap banyak-banyak terima kasih juga pada yang berbahagia Datuk Seri dalam kesibukan waktu dan tugasan tu singgah ke konti KMFM. Kita nak mulakan ataupun bawakan setiap kali musim haji kembali tu, kita tunggu dan nantikan program Lambaian Kaabah. Mungkin untuk edisi tahun ni kita ada cerita kita nak mulakan. Datuk Seri, silakan. Okey, terima kasih Fian, terima kasih Luke. Baik, Lambaian Kaabah ini merupakan satu program tahunan. Ianya selalunya bila menjelang musim haji, maka timbullah Lambaian Kaabah ini. Alhamdulillah. Jadi ini satu usaha oleh Tabung Haji dengan kerjasama Radio IKIM. Dan alhamdulillah, terima kasih juga diucapkan kepada Bank Islam sebagai anak syarikat Tabung Haji yang menaja Lambaian Kaabah kali ini. Ini merupakan satu-satunya program di mana kita menyampaikan info-info haji dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat haji ini secara melalui saluran radio. Ini satu-satunya lah program radio kita. Dan tujuan kita mengadakan Lambaian Kaabah ini adalah sebagai satu usaha kita untuk menyampaikan maklumat-maklumat penting, maklumat-maklumat yang terkini kepada semua bakal-bakal haji yang akan melaksanakan ibadat haji pada tahun ini 1445. Memang ramai dah sedang menunggu masa dan ketika untuk berlepas ke Tanah Suci. Jadi kali ini Lambaian Kaabah kita ada 6 siri kesemuanya. 6 siri dan disiarkan di slot Inspirasi Pagi. Yang ini memang satu slot yang popular lah. Memang masa time orang dalam jam. Jadi memang dengar. Memang tak pergi mana lah, dia akan dengar. Jadi 6 siri ini Lambaian Kaabah akan disiarkan mulai pada 26 Mac hingga pada 7 Mei. Jadi belum berlepas lagi tu. Kapal yang pertama 9 Mei. Jadi lengkaplah nanti 6 siri tu. Jadi dapat khatamlah 6 siri tu sebelum pergi ke Tanah Suci. Jadi akan diadakan pada setiap hari Selasa. Jadi saya rasa ini satu program yang cukup penting kepada bakal-bakal haji. Maka jangan lepas peluang ini. InsyaAllah. Kena dengar betul-betul apa yang akan disampaikan. Mungkin adalah petugas haji semua, tabung haji semua yang akan menjadi penyumbang. Jadi Big Boss hari inilah yang membuka tirai. Sesi potong reben Datuk Seri hari ini kiranya nak mengalu-alukan sahabat pendengar KMFM yang sentiasa setia dalam kursus haji dalam radio. Kita bawakan menerusi Lambaian Kaabah. Siapa dah dapat surat tawaran kat tangan? Boleh komen aku. Dekat Facebook ni kan boleh komen. Anda alhamdulillah dapat tawaran ke ataupun sedang rayuan. Moga-moga semuanya baik-baik saja untuk edisi tahun ni. Cuma macam Lambaian Kaabah musim kali ni lah. Apa konsep yang dah dirancang untuk dibawakan Datuk Seri? Okey, alhamdulillah. Saya rasa seperti yang disebutkan tadi, Lambaian Kaabah ni dah bertahun-tahun. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun kita cari pendekatan yang baru, pendekatan yang boleh membawa kepada penyampaian yang lebih menarik dan berguna kepada semua yang pendengar-pendengar. Jadi musim ini kombinasi kita ialah satu, perkongsian maklumat penting daripada tabung haji. Kita akan ada panel-panel daripada tabung haji. Dan dalam masa yang sama juga kita ada satu lagi yang dia nak namakan sebagai sesi untuk
mengemukakan soalan-soalan interaktif lah oleh para pendengar. Jadi para pendengar sudah tentunya kebanyakan di kalangan bakal haji ada lagi soalan yang perlu dijawab. Jadi boleh kemukakan dalam siaran ini, Lambaian Kaabah ini. Dan untuk nak mengetahui macam mana nanti nak mengemukakan soalan itu, jom ikutilah sampai habis siaran ini. Kita akan bagi maklumat lanjut. Jadi nanti kita akan terangkan bagaimana para pendengar akan salurkan soalan-soalan untuk dijawab. Ya, jadi kita ada sesi interaktif jugalah ya, menjawab persoalan daripada sahabat-sahabat kita berkaitan dengan ibadat haji. Itu yang kita kata macam kursus haji tapi versi dalam radio bersama tetamu dan para pembimbing yang akan kita bawakan ke konti. Ni Datuk Seri ramai nak tahu juga ni berkenaan dengan kota haji. Jeng. Dan ini memang kita kena dengar direct langsung daripada Datuk Seri sendiri. InsyaAllah alhamdulillah saya mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Musim ini Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah pun memaklumkan lebih awal tentang jumlah kota haji ini, dan ianya telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, pada bulan Januari, 8 Januari yang lalu. Dia telah mengumumkan kota rasmi untuk negara Malaysia adalah seramai 31,600. Alhamdulillah. Itu maksudnya kali ini lengkap, full kota lah maksudnya. Dan alhamdulillah apabila kita dah tahu jumlah kota, masih belum lagi kita boleh mengeluarkan surat tawaran. Pada ketika itulah pada bulan Januari kita tak boleh keluar lagi surat tawaran kerana sudah tahu kota tapi belum ditetapkan lagi bayaran haji. Dalam surat tawaran ada dua-dua. Tawaran untuk pergi tunai haji. Jadi kita tahulah kita akan tawarkan pada 31,600 saja. Lepas tu bayaran yang perlu dibuat. Kalau tidak ada bayaran, kita bagi tawaran. Jadi jemaah ataupun bakal-bakal haji seronoklah dapat terima. Tapi bila tahu bayaran pula, kemungkinan mereka terpaksa menunda. Jadi itu sebabnya bersekali tawaran bersama dengan bayaran haji. Jadi alhamdulillah pada 19 Januari yang lalu kita telah pun mengumumkan bayaran haji berdasarkan kepada kos haji. Kos haji pada tahun ini adalah 33,300 berbanding tahun sebelum ini 30,850, kenaikan 8%. Biasalah kenaikan itu dalam faktor-faktor yang di luar kawalan tabung haji lah, inflasi, kenaikan harga-harga di sana dan charge dan sebagainya. Dan bayaran haji pun telah ditetapkan mengikut pada kategori B40, M40 dan T20. Jadi B40 ini bayaran dia 12,356 dan bantuan kewangan atau bahasa biasanya subsidi itu adalah hampir 20,944. Subsidi saja 63% bagi B40. Untuk M40 bayaran dia 19,152 dan bantuan kewangannya 14,418, iaitu 42%. Dan T20 iaitu di kalangan kategori yang sudah mampu dan memenuhi istitaah kewangannya, jadi diminta untuk bayar sepenuhnya, iaitu 33,300. Saya ingin tekankan di sini ataupun menarik perhatian, dalam surat tawaran tu ada kita memberi ruang untuk bakal haji kita. Baik dia menerima, dia ni B40, dia perlu bayar hanya 12,356. Tapi kita memberi ruang pada mereka jika mereka ada keinginan, kesedaran dan nak menghayati istitaah itu untuk nak bayar penuh. Maksudnya walaupun dia hanya perlu bayar 12,000 tapi dia nak bayar 33,300. Ada. Tahun lepas pun hampir 400 lebih bakal haji dalam kategori B40 dan M40 yang ada yang bayar penuh dan ada yang bayar sebahagian lagi. Maksudnya bukan saja kalau okeylah 12,000 hingga ke 33,000, satu julatnya agak jauh. Jadi kita memberi ruang juga untuk membayar 15,000, 17,000, 20,000 boleh.
Jadi saya juga mengajak kepada semua bakal-bakal haji yang menerima surat tawaran, elok juga dipertimbangkan untuk menghayati istita'ah ini. Untuk kita mendapat keberkatan, mempermudahkan urusan kita, perjalanan haji kita. Elok jugalah kalau boleh di samping 12,000 tu ataupun 19,000 untuk M40 tu, bayarlah sedikit lebih sebagai sumbangan kepada orang yang memerlukan, dan juga dengan insya-Allah dengan hasrat dan penghayatan tersebut Allah mempermudahkan urusan perjalanan mereka insya-Allah. InsyaAllah. Ini perjalanan ibadat kita kiranya ke muncak rukun Islam juga, Datuk Seri kan. Jadi serba-serbi kita nak ambil tahu, termasuk isu istita'ah yang Datuk Seri tekankan tadi. Dan insyaAllah itu juga akan kita bawakan bimbingan bersama para tetamu selepas ini menerusi lambaian Kaabah. Okey, kita nak balik kejap. Lepas ni kita nak sentuh tentang surat tawaran haji. Apa nak dibuat tu lepas dapat tu? Ada yang mungkin yalah biasa lah dapat tawaran nak pergi haji, ada yang mungkin sikit gelabah. Tenang-tenang. Dia dapat surat dia gelabah. Tak tahu nak buat apa. Jadi nak buat? Kejap lagi Datuk Seri Syed Saleh akan kongsikan info lanjut tentang surat tawaran haji yang dinanti-nantikan juga sebenarnya. Kita akan maklumkan dalam lambaian Kaabah edisi sulung hari ini, semuanya di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Ya Zal Jalali wal Ikram, يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah. Lambaian Kaabah, macam kita sebut tadi lah, bahasa saya edisi potong reben. Yang penting hari ini kita bersama yang berbahagia, Datuk Seri Syed Saleh, Syed Abdul Rahman, pengarah eksekutif haji dan ketua rombongan haji. Tiap tahun pasti kita akan temui beliau mengetuai rombongan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci khususnya. Jadi hari ini kita cerita pula tentang edisi lambaian Kaabah edisi 1445 Hijrah. Saja nak bagi sneak peek lah. Macam saya pergi tahun lepas kan. Memang Datuk Seri sentiasa ada dekat setiap hotel tu. Dia macam bagi penerangan, bagi kita semangat semua dengan kehadiran Datuk Seri tu. Terima kasih Datuk Seri. Jadi tahun ni pun ada juga kot InsyaAllah itu tanggungjawab kita semua. Baik, kita nak cerita tadi tentang tawaran haji dan mungkin ada juga yang sedang berusaha merayu dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri nak ceritakan juga, nak maklumkan ada makluman terkini ke pada jemaah haji kita. Macam mana Datuk Seri? Baik. Sila. Alhamdulillah, sejak daripada mulai 19 Januari yang lalu telah mula kita keluarkan surat tawaran tunai haji kepada mereka yang giliran mereka pergi tahun ini lah. Dalam pada itu juga kita ada sekumpulan yang tertunggak daripada tahun lepas. Maklum sajalah kita ada 2 tahun yang tidak ada haji kan oleh kerana COVID. Jadi adalah dia punya orang kata tertunggak daripada 20, 20, 21, 22, 23. Jadi kita dah selesaikan tahun-tahun sebelum ini. Tahun yang ini masih ada sedikit lagi daripada tahun 2023 tahun lepas. Masih ada sedikit tertunggak. Kita akan tawarkan dulu dan kemudiannya kepada mereka yang tahun ini 2024 giliran tahun ini. Jadi masih ada lagi yang menunggu. Jadi kita harap bahawa bersabar. Jika ada peluang kita akan tawarkan. Walau bagaimanapun saya ucapkan tahniah kepada semua yang telah terpilih dan telah pun menerima surat tawaran. Dan Alhamdulillah sejak beberapa tahun yang lalu kita telah pun membuat semua secara online dengan melalui aplikasi Tijari. Jadi mudah. Jadi dulu kena tunggu di peti surat untuk postman hantar surat tawaran. Hari-hari Datuk Seri tunggu. Hari-hari tunggu. Bunyi motor je dia terus keluar. Ya, terus tunggu di depan gate. Sekarang ni Tijari. Tijari. Jadi kita akan maklumkan melalui SMS ataupun email dan akan lihatlah dalam Tijari tawaran tersebut. Dan saya rasa kebanyakan kita telah pun selesai proses tersebut dan dengan pemeriksaan kesihatan dan sebagainya itu telah pun yang lulus
sahaja yang akan dibenarkan pergi tunai haji. Dan juga saya rasa mereka telah pun membuat Saudi visa bio dan juga serah pasport. Sekarang ni kebanyakan akan menunggu surat jadual perjalanan atau penerbangan. Ini telah pun kita mula keluar pada awal Ramadan yang lalu, dan sekarang ni secara berperingkat-peringkat kita keluarkan surat jadual penerbangan. Jadi itu pentinglah untuk mereka yang masih bekerja nak memohon cuti dan sebagainya, ataupun yang ada urusan-urusan peribadi yang perlu diselesaikan. Jadi sementara itu juga lepas raya nanti, bulan Syawal, kita akan ada kursus perdana haji di peringkat negeri masing-masing. Itu cukup penting. Bakal-bakal haji, saya rasa bukan nak saya kata wajib, tapi tolonglah, pergilah. Turunlah. Pergi hadir kursus perdana. Ini amat penting. Bukan saja nak tahu dari segi maklumat terkini, kita juga melalui secara praktikal semua perjalanan tawaf, sa'i, melontar dan sebagainya. Kita juga beramai-ramai duduk tidur bersama, beratur makan sama, beratur pergi bilik air sama. Ini juga adalah sebagai satu simulasi untuk kita menghidupkan gambaran sebenarnya nanti. Jadi dengan itu memudahkan para bakal-bakal haji mempersiapkan diri mereka nanti di sana. Jadi tidaklah bila di sana terkejut pula dengan suasana yang di luar jangkaan mereka. Bila mereka dapat hadir, mereka dapat gambaran. Jadi itu dari segi orang kata proses tawaran haji dan persediaan para jemaah haji kita. Dalam masa yang sama juga ada juga akan bertanya pasal rayuan. Itu mereka yang giliran pergi. Ni giliran saya nak pergi ni lagi 5 tahun, lagi 10 tahun. Bolehkah saya merayu? Jadi jawapannya memang dibuka untuk mereka nak merayu. Ya, kita telah buka rayuan haji itu tempohnya 26 Januari hingga 1 April. Jadi melalui tijari juga. Dan rayuan-rayuan haji ini akan kita isi atau kita akan pertimbangkan bila ada kekosongan. Maksudnya orang yang patut pergi tahun ini dah habis semua kita tawarkan, tapi di kalangan tu ada yang menunda, ada yang rasa tak boleh nak pergi tahun ini, ataupun ialah sebab-sebab tertentu mereka menunda ataupun tidak lulus pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Jadi mereka adalah kekosongan di situ. Kekosongan inilah yang kita isi dengan kes-kes rayuan. Dan kita perlu juga tahu bahawa yang merayu bukan seorang dua. Yang merayu hampir 100,000 orang yang merayu. Yang buat permohonan rayuan tu. Jadi yalah, sekarang ni dah mudah kan. Dulu nak kena karang surat macam mana nak merayu, apa alasan yang nak diberi. Sekarang ni semua dalam tijari. Hanya perlu tekan tik borang tu dah boleh dihantar melalui tijari. Jadi ramai yang memohon rayuan ini. Walau bagaimanapun saya rasa kita memberi keutamaan rayuan haji ini kepada mereka yang rayuan mahram. Maksudnya ialah isteri terpilih, suami nak ikut, ataupun suami nak terpilih, isteri nak ikut, itu pun kira boleh kita timbang ya sebagai keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua ialah mereka para jemaah haji yang terpilih dan mereka ini lanjut usia. Maksudnya mereka yang 70 tahun ke atas dan juga atau di kalangan golongan orang kelainan upaya OKU. Mereka ini tabung haji memberi ruang untuk mereka membawa seorang pembantu untuk bantu mereka sepanjang masa. Kerana tabung haji sudah tentunya dengan kekangan jumlah petugas tidaklah boleh membantu mereka 24 jam. Betul. Perlu ada juga seorang pembantu di sebelah mereka, pengiring ataupun pendamping. Jadi dengan itu juga menjadi keutamaan dalam rayuan mahram dan juga pembantu lanjut usia ataupun OKU. Di samping itu kita tak rayuan-rayuan lain yang dia patut pergi lagi 20 tahun
dia nak pergi tahun ini. Kita ambil kira sebagai rayuan kosong. Yang ni keutamaannya Agak sedikit kurang. ada sikit kurang lah. Aras bawah lah. Aras-aras yang atas ni ialah untuk yang mahram dan pembantu lanjut usia yang penting. InsyaAllah. Kita harap sahabat-sahabat pun faham juga dengan konsep tersebut. Macam Datuk Seri sebut tadi, bukan seorang dua yang merayu, malah lebih 100,000 mungkin. Jadi insyaAllah kita harap mana yang sedang usaha tu, doa-doa lah Allah kurniakan rezeki. Banyak apa permohonan nak dikena audit tu. Letak tepi, tak bawah tu kan, bagi keutamaan kepada. Tapi yang bila Datuk Seri sebut tentang kursus tu, kami sebagai alumni memang sangat-sangat mengalulukan pakar jemaah ni memang kena pergi betul-betul. Dengar betul sebab dia praktikal tu sangat-sangat teori dengan praktikal lain. Bukan lain lah, maksudnya dia punya pendekatan tu kita kena rasa sendiri. Kan. Jadi hadirkan diri ke kursus perdana ya. Dan mungkin dari sudut pihak lembaga tabung haji sendiri, kita pun nampak juga video ataupun gambar tentang para petugas-petugas haji ni pun dah mula latihan mereka, kursus mereka yang intensif dah dimulakan untuk musim haji tahun ni. Jadi macam mana Datuk Seri lihat tabung haji sendiri bersiap sedia untuk menyantuni bakal haji nanti, Datuk Seri? InsyaAllah kita memanglah berusaha sebaik mungkin dari segi membuat persiapan dan juga memberi khidmat yang terbaik kepada para jemaah haji daripada Malaysia. Dan persiapan ini bukan sebulan dua sebelum musim haji. Ianya sepanjang tahun. Kalau untuk nak lebih tepat lagi, ianya bermula apabila sebaik saja kapal terbang yang terakhir musim haji yang lalu kita telah mula touchdown saja kita dah mula fikir untuk musim haji yang baru. Macam tahun ini bulan Ogos tahun lepas dah selesai KT ataupun penerbangan terakhir, terus kita telah melakukan persiapan perancangan untuk musim yang baru. Ia termasuklah dari segi postmortem. Postmortem kita lihat baliklah apa yang perlu ditambah baik, ruang-ruang untuk penambahbaikan, ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dan sebagainya, ataupun ruang-ruang yang boleh kita rasa boleh kita bagi tambah perkhidmatan. Itu semua ruang-ruang yang kita akan lihat dan kita melaluinya dalam 2 peringkat dan kita akan seterusnya menghasilkan gerak kerja yang baru nantilah insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita juga mengadakan muzakarah haji peringkat kebangsaan. Ini kita panggil semua pembimbing-pembimbing kita, ilmuwan-ilmuwan agama kita dengan ahli tatankuasa penasihat ibadah haji. Kita lihat balik apakah isu-isu hukum hakam tahun-tahun lalu yang kita boleh perbaiki lagi dari segi bimbingan dan hukum hakam. Yang ketiga juga kita membuat pemilihan petugas-petugas awal juga. Bulan November dan Disember yang lalu telah pun kita membuat pemilihan petugas rombongan kebajikan dan rombongan perubatan bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan selepas itu petugas-petugas itu melalui pelbagai latihan jugalah. Mereka ada 3 peringkat latihan. Sama ada secara terasnya, kemudian lihat pada ISO kerana kita gerak kerja operasi haji sama ada di tanah air, di tanah suci, ianya berteraskan kepada pensijilan ISO yang telah pun kita perolehi sejak tahun 2006. Jadi mereka juga perlu memahami tentang prosedur-prosedur tersebut. Kemudian yang ketiganya ialah latihan secara fizikal. Juga kita pergi bawa mereka semua ni untuk team building di ala camp untuk mereka semua petugas 600 lebih petugas untuk persiapan. Jadi persiapan petugas-petugas kita ini juga begitu rapi. Di samping itu juga kita membuat perbincangan dengan pelbagai pihak di Malaysia ini, Kementerian Kesihatan, syarikat penerbangan, kerajaan-kerajaan negeri untuk pelepasan di negeri masing-masing, dan juga persiapan kepada bakal-bakal haji sendirilah. Yang kursus hajinya, yang kursus asas 13 siri 206 masjid bulan Oktober lalu sehingga Februari, diikuti dengan kursus intensif dan kursus perdana nanti. Perbincangan di peringkat Arab Saudi juga kita buat. Jadi terpaksa juga kita
berulang-alik juga ke Arab Saudi untuk berbincang dengan pelbagai pihak yang terlibat sama dalam urusan haji ini. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dengan pihak muasasah masyarakat, dengan pihak yang menjaga kenderaan, yang menjaga sajian makanan, penginapan, hotel-hotel di Mekah dan di Madinah, dan juga kita juga menguruskan pelbagai bayaran-bayaran yang perlu dibayar kepada pihak berwajib di sana. Jadi ini semua dilakukan sepanjang tahun dengan pelbagai perancangan dan persediaan oleh semua peringkat, insya-Allah. Wah, kita dengar ni pun kita teruja dengan persiapan yang teliti lah dibawakan, kan? dan sebab itulah insya-Allah kita yakin dan pasti dan memang selayaknya lah tabung haji diberi pengiktirafan dan penganugerahan ni Datuk Seri. Saban tahun setiap tahun kerajaan Arab Saudi mengiktiraf pengurusan haji yang Malaysia yang dibawakan oleh diuruskan oleh lembaga tabung haji yang terbaik di dunia, menjadi contoh dan inspirasi. Alhamdulillah. Tadi yang kata persediaan persediaan petugas-petugas haji tu dah Datuk Seri kan. Itu belum kira lagi sahabat maktab. Itu nak kena bimbing mereka juga untuk bimbing jemaah yang lain juga kan. Okey, baik, lepas ni kita ambil kejap. Mungkin lepas ni kita nak sentuh tentang pemeriksaan kesihatan ataupun ada perkara lain yang Datuk Seri nak sambung. Lebih jelas lagi lah berkaitan dengan persiapan tabung haji, lembaga tabung haji dalam menyantuni Dhaifur Rahman tahun ini. Jangan ke mana-mana, terus dengan IKIM FM. Inspirasi utama anda. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuning IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. terbuka, biiznillah, aku tahu ini IKIM FM, inspirasi utama anda. namun wajahmu putih berkerti. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dan kami nak ucap tahniah lah kepada anda yang dapat surat tawaran untuk menjalankan haji pada tahun ini. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kan. Cuma untuk episod pertama untuk Laman Kaabah hari ini, kita bawakan kepada anda big bossnya, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, yang merupakan pengarah eksekutif haji dan juga ketua rombongan haji bagi mengalulukan kehadiran anda di sana. Yang pernah menunaikan haji, kiranya kita nak dengar Laman Kaabah ni, kita nak mengimbau kenangan-kenangan Datuk Seri yang bakal menunaikan haji. Ini persiapan lanjut kita juga lah untuk kutip ilmu-ilmu dan ketahui bagaimana lembaga tabung haji mempersiapkan dan bakal menyantuni jemaah haji tahun ini khususnya. Macam mana Datuk Seri kalau tadi dari sudut pengurusan operasi kan, ataupun teknikal lah, lebih teknikal, tapi kali ni kalau dari sudut hukum hakam pelaksanaan ibadah haji, mungkin macam mana muzakarah tu dilaksanakan. Baik. Untuk hukum hakam ni memang amat penting lah. Sebab akhirnya operasi haji kita ni untuk nak buat ibadat haji. Ibadat kan? Bukannya dari segi kapal terbang dia ke hotel selesa ke apa, semua itu orang apa kata supporting saja. Yang penting ibadat tu. Dia pergi, dia buat ibadat haji, dia balik, dia dapat haji tu. Mabrur insya-Allah. Mabrur, itu yang penting kan. Amin. Jadi kita ada satu jawatankuasa penasihat ibadat haji tabung haji JAKIM yang terdiri daripada kalangan Syed Samaha, Mufti, Timbalan Mufti, juga ahli-ahli akademik dan juga ilmuwan. Mereka ni menjadi pakar rujuk kepada sebarang
hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat haji. Mereka ini memang berpengalaman lah. Mereka juga pergi sana, lihat sendiri suasana di sana supaya dapat gambaran sebelum mereka memberi nasihat-nasihat tertentu. Jadi perkara ini kemudiannya dibawa dalam muzakarah haji peringkat kebangsaan yang diadakan setiap tahun, dan pada tahun yang lalu telah pun sampai ke kali yang ke-40 kita mengadakan muzakarah haji peringkat kebangsaan. Di sana kita bincang, kita bermuzakarah untuk memutuskan sebarang pendirian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Kerana setiap tahun sudah tentunya ada perkara-perkara baru juga yang kita hadapi, yang kita perlu ada satu pendirian. Mungkin juga berlakunya oleh kerana perubahan peraturan. Perubahan peraturan walaupun ianya secara orang kata pentadbiran, tetapi ada juga berkaitkan pelaksanaan tu. Ibadat tu akan berubah sedikit lah mengikut pada peraturan baru. Ya. Dan juga keadaan suasana di sana yang mungkin baru, yang perlu pada juga kita melihat bagaimana pelaksanaan ibadat. Dan juga kadang-kadangnya dari segi fizikal infrastruktur juga berubah. Itu juga akan ada impak juga pada pengaruhi cara kita nak mengendalikan pergerakan jemaah haji itu untuk melakukan ibadat haji. Contohnya kalau infrastrukturnya dulu tempat melontar hanya 1 tingkat, sekarang ni ada 5 tingkat. Betul. Jadi itu juga memberi impak kepada cara kita mengendalikan dan menguruskan para jemaah haji. Peraturan-peraturan baru sekarang ini, orang yang pakai ihram saja yang boleh turun ke tempat mataf untuk melakukan tawaf. Jadi macam mana kalau mereka yang nak buat tawaf wadak contohnya, ataupun nak semayang di tempat tawaf, di tempat mataf itu, dengan tidak memakai ihram, sudah tentunya tidak dibenarkan. Jadi macam mana caranya? Jadi banyak perkara-perkara dan juga fenomena barulah. Contohnya selfie semasa tawaf, ataupun apa dah sekarang ni yang media sosial lah, macam-macam lah, nak buat TikTok ke apa sebagainya, konten kan. Jadi lebih impak lah kalau dia berada di depan Kaabah dan sebagainya. Jadi apakah dari segi impaknya kepada ibadah. Jadi perkara-perkara itu dibincangkan juga di peringkat muzakarah haji. Jadi sebarang resolusi daripada muzakarah ini kita akan orang kata muatkan dalam ataupun diperbarui dalam penerbitan kita, dan juga dari dalam kursus-kursus kita dalam penyampaian kepada para bakal-bakal haji. Jadi kita ada keseluruhannya, di samping jawatankuasa penasihat, kita ada hampir 500 pengkursus ibadat haji, di mana yang kita tauliahkan supaya mereka yang betul-betul ada tauliah saja yang boleh mengajar haji, kerana kita nak pastikan bahawa semua 31,600 para jemaah haji kita mempunyai keseragaman dari segi kefahaman dan pelaksanaan ibadat haji itu. Jadi pengkursus kita ini juga perlu melalui pelbagai program pensijilan, kursus, dan juga hadir dalam muzakarah untuk dapat menyampaikan yang terbaik. Jadi inilah orang kata sebagai ekosistem bimbingan haji kita. Kita menitik beratkan tentang hukum hakam ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Macam Datuk Seri sebut tadi, keseragaman tu penting. Kat situ bukan sekadar pembimbing saja, malah jemaah haji yang berada di Tanah Suci pun insyaAllah seragam. Sebab semua dapat ilmu yang mantap dan terkini lah daripada para pembimbing, termasuk apa yang natijah yang diperoleh menerusi muzakarah haji peringkat kebangsaan. Kalau dari segi pemeriksaan kesihatan ada perubahan tak, Datuk Seri? Dari segi pemeriksaan kesihatan juga, saya rasa tahun ini ada sedikit perbezaan. Satu ialah kerana pada tahun ini tidaklah begitu, orang kata tidak begitu ketat, kerana tidaklah seperti masa pandemik COVID itu. Memanglah kita perlu ada sedikit menitik beratkan dari segi kesihatan untuk masa pergi sana tidak terjejas oleh kerana jika berlakunya COVID dan sebagainya. Tapi kita sekarang ni walaupun tidak ada, dalam satu aspek kita tidak ketat kerana tidak ada COVID, tapi dalam satu aspek yang lain juga kita menambah untuk aspek ujian menilai kemampuan fizikal jemaah haji.
Itu juga penting dari segi menilai dari segi kekuatan dan daya tahan untuk melaksanakan aktiviti harian dan juga aktiviti ibadah di Tanah Suci. Kerana kita tidak mahu jemaah haji kita ini dalam keadaan sampai-sampai dia terus duduk dalam hospital sampai balik Malaysia. Ada juga kerana keadaan mereka. Jadi kita harap bahawa dengan adanya penambahan dari segi aspek ujian menilai kemampuan fizikal ini akan membantu para jemaah haji juga untuk lebih bersiap sedia untuk melakukan ibadat mereka. Akhirnya kita bergantung juga dan berdasarkan kepada istitaah jugalah, istitaah kesihatan. Itu juga penting masih kita tekankan. Dalam pada mata itu juga dari segi suntikan yang perlu diambil. Selain daripada dia buat pemeriksaan kesihatan dan dah lulus, dan maksudnya lulus dari segi dia sihat lah. Tapi dia juga perlu bersedia untuk menghadapi di sana. Dari dengan itu perlu ada suntikan-suntikan yang perlu diambil. Suntikan yang diwajibkan oleh Kerajaan Arab Saudi pada semua 3 juta yang akan melakukan ibadat haji ialah suntikan meningokokal, iaitu untuk meningitis lah. Jadi selepas lulus pemeriksaan kesihatan boleh dapatkan suntikan melalui kerajaan, tempat-tempat hospital kerajaan secara percuma ataupun hospital swasta secara membiayai sendiri. Dalam masa yang sama juga ada lagi 2 suntikan, meningokokal pneumonia kokal dan juga influenza. Untuk pneumonia dan influenza lah, penyakit 2 ini juga amat digalakkan untuk para bakal-bakal haji untuk mengambilnya, untuk memudahkan mereka di sana nanti tidaklah mudah jatuh sakit. Memang kuman tu ada, tetapi ketahanan diri kita macam mana? Dengan adanya suntikan, ketahanan diri kita lebih bersedia. Jadi dengan itu tidaklah terkesan sangat dengan ibadat kita. Betul. Terutamanya macam pneumonia, ianya boleh sampai meragut nyawa. Kalau ianya satu yang terlalu serius, dan berlaku tahun lepas ada. Jadi saya harap bahawa para bakal-bakal haji di samping ambil suntikan yang wajib, juga agak digalakkan untuk mengambil suntikan untuk pneumonia dan influenza. Dan orang akan tanya juga, COVID ni macam mana? Jadi bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi juga tidak memerlukan kita untuk menunjukkan bahawa kita dah ambil dos COVID tak perlu, semua tak diperlukan lagi. Dan tidak diperlukan lagi untuk mengambil test PCR sebelum berlepas. Itu tidak perlu lagi. Jadi ini juga penerangan yang perlu dijelaskan juga pada para bakal-bakal haji kita. Saya rasa kesihatan ni perlu diterangkan dan jemaah perlu bersiap sedia daripada sekarang ni lah. Sebab takut nanti klinik sana penuh. Klinik penuh. Setiap minggu muka dia tangan itu kan. Tapi masih ada doktor juga yang akan bersiap sedia lah untuk para jemaah sekalian. Itu pun kesiapsiagaan kita. Yang penting sebab nanti akan berkumpul di Tanah Suci jutaan jemaah haji Datuk Seri dari seluruh dunia. Jadi kita harap bila kita dapat perlindungan yang secukupnya dari sudut kesihatan, semuanya dapat dilaksanakan dengan sihat walafiat. Kita boleh kejap. Betul. Dan jangan lupa untuk drop soalan anda di Facebook Radio IKIM dan juga Facebook Lembaga Tabung Haji. Apa saja. Sebarang persoalan berkaitan dengan ibadat haji. InsyaAllah kalau bukan hari ini, kita akan bawakan di segmen ataupun sesi episod akan datang bersama tetamu-tetamu kita setiap minggu. Menerusi Lambayan Kaabah. Berehat kejap. Kembali selepas ini di Inspirasi Pagi IKIM FM. Inspirasi utama anda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. IKIM FM, inspirasi utama anda Lambayan Kaabah, yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dan juga Bank Islam Malaysia Berhad. Kita bawakan untuk edisi atau musim haji 1445 Hijrah. Ya Allah, bestnya bila cerita tentang haji ni macam tiap tahun cerita pun tak apa. Dan pagi ni Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Syed Abdul Rahman yang juga Pengarah Eksekutif Haji bersama kita. Ya, Datuk Seri, kita nak dengar walaupun daripada awal tu Datuk Seri dah menukilkan nasihat kepada jemaah-jemaah haji, bakal jemaah haji. Mungkin apa lagi nasihat Datuk Seri nak sampaikan? Ya, khusus untuk jemaah haji. Bakal jemaah haji lah kan. InsyaAllah, saya rasa masih tidak terlewat lagi untuk kita menyampaikan sedikit sebanyak panduan dan nasihat kepada bakal-bakal haji, kerana masih ada masa lagi sebelum mereka berlepas ke Tanah Suci. Terlebih dahulu, sekali lagi saya ingin ingatkan pada semua bakal-bakal haji, marilah kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam jutaan manusia yang ingin dan juga mengharapkan sangat untuk menjejak kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadat haji, alhamdulillah kita terpilih untuk menunaikan haji. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Dan dalam kesyukuran kita ini, marilah kita mempersiapkan diri kita dari segi ilmu, dari segi kesihatannya, dari segi kerohaniannya, dan juga dari segi maklumat dan info yang terkini. Jadi macam mana kita nak mempersiapkan diri kita dari segi ilmu? Sudah tentunya kita ada kursus-kursus haji. Maka pergilah, hadirlah ke kursus-kursus haji. Di situ banyak akan dapat maklumat dan panduan bimbingan untuk ibadat haji. Yang kedua ialah dari segi penerbitan-penerbitan yang telah dikeluarkan oleh tabung haji. Maka tengoklah, bacalah dan untuk mempersiapkan diri dari segi ilmu. Dan satu lagi, kita ada sekarang ini portal e-bimbingan. E-bimbingan yang telah dibangunkan untuk kita memberi kepada para jemaah haji untuk masuk dalam e-bimbingan itu, untuk mereka boleh mentelaah, untuk nak tengok apa-apa lagi yang masih lagi mereka merasa tidak lengkap lagi. Dan juga di situ ada video-video tentang kursus-kursus haji. Mungkin dalam kursus-kursus haji ada yang juga minggu yang mereka tertinggal, tidak dapat hadir dan sebagainya, boleh mereka lihat balik dalam e-bimbingan. Jadi ini satu portal yang cukup penting kepada para bakal-bakal haji. Itu persiapan ilmu, persiapan kesihatan. Kesihatan ini ada kesihatan fizikalnya. Jadi sudah tentunya dari segi fizikal, kita lihat bagaimana ibadat haji itu sendiri adalah satu ibadat haji yang memerlukan kepada kekuatan fizikal dan tahan diri. Jadi dengan itu, daripada sekarang ini, buatlah sedikit senaman-senaman ringan. Walaupun kita dah lanjut usianya juga, tapi saya rasa perlu juga kepada senaman-senaman, jalan-jalan sikit jauh daripada biasa. Ini juga penting untuk menjaga kesihatan dari segi fizikal. Pemakanan yang sihat juga penting. Daripada sekarang ini, jagalah pemakanan supaya kita sentiasa dalam keadaan sihat. Dan juga kita baru-baru ini dah pergi jumpa buat pemeriksaan kesihatan. Saya rasa hampir majoriti bakal-bakal haji kita ni jarang-jarang pergi hospital jumpa doktor. Jadi kita dah wajibkan mereka untuk pergi membuat pemeriksaan kesihatan. Jadi terdedahlah rahsia-rahsia sejarah mereka. Apakah kesihatan-kesihatan mereka itu di tahap macam mana. Baru tahu semua ni. Jadi doktor telah pun menasihatkan mereka untuk membuat rawatan-rawatan lanjutan ataupun bagi ubat untuk mereka makan. Jadi saya harap pada bakal-bakal haji, pastikan ikutlah nasihat doktor. Yang perlu buat rawatan lanjut, buatlah rawatan lanjut. Yang ada ubat tu, makanlah ubat untuk mempersiapkan diri kita, untuk kita menstabilkan penyakit-penyakit kita sebelum kita pergi ke Tanah Suci. Kesihatan yang aspek yang juga dari segi kesihatan mental, itu juga penting. Kita perlu bersiap sedia. Maklum sajalah di sini
dalam suasana keadaan yang biasa. Kita dah biasa hari-hari kita Puasa bangun, kita dah kita. tahu dah apa yang perlu kita lalui. Kita ada juga di keliling kita saudara mara dan ahli keluarga kita yang boleh membantu. Di sana kita bersendirian ataupun dengan suami dan isteri sahaja, dan berdepan dengan pelbagai budaya, berbagai manusia daripada negara-negara yang lain. Jadi sudah tentunya perlu kita bersiap sedia dari segi mental untuk kita dapat menangani suasana yang sebegitu, memahami suasananya. Dan juga satu lagi dari segi mental juga ialah kita cubalah selesaikan semua urusan-urusan peribadi, urusan-urusan keluarga kita sebelum berlepas. Jadi bila sampai di sana, mental kita adalah hanya fokus untuk kita melakukan ibadat haji. Tidaklah asyik duk risau dan asyik duk Clear mind bimbang kita. dan pelbagai perkara. Itu dari segi kesihatan. Persiapan kita dari segi kerohanian pula. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Ramadan ini. Jadi sudah tentunya ambillah peluang dalam bulan Ramadan ini, perbanyakkan ibadat kepada kita, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan masa kita untuk kita membersihkan jiwa kita. Ya. Bertaubat. Kita banyakkan doa. Ya. Ambillah peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita mempertingkatkan kekuatan dalaman kita untuk kita menghadapi suasana nanti di sana, dan juga kita mempersiapkan kerohanian kita untuk kita seterusnya membuat satu perjalanan menuju panggilan Allah ini. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Kita pergi dalam satu perjalanan menuju untuk menerima panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya itulah yang kita duk tunggu berbelas-belas tahun ini. Dah dapat tawaran, dah dapat nak pergi, perlulah membuat persiapan. Jangan kita lepaskan peluang kerana haji ini hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi sudah tentunya buat yang terbaik. Akhirnya satu lagi ialah maklumat dan info yang terkini. Saya harap bahawa bakal-bakal haji dapatkan maklumat yang sahih dan yang terkini daripada tabung haji. Jangan dengar daripada pengulas-pengulas yang lain lah. Tak yang bertauliah. kemungkinan tak bertauliah dan maklumat-maklumat mungkin tidak jelas dan mungkin terpesong daripada apa yang patut diketahui. Dan satu lagi, sekarang ini Alhamdulillah, saya rasa tabung haji telah pun juga menggunakan digitalisasi dalam usaha kita dalam operasi haji. Dan para jemaah haji kita pun saya tengok dengan adanya Saudi Visa Bio ini, mereka semua dah ada handphone yang canggih. Betul. Jadi dengan itu saya harap bahawa semua para bakal-bakal haji juga download aplikasi TH Hujaj. TH Hujaj ini ada satu aplikasi yang khusus untuk para bakal-bakal haji. Di situ akan dapat pelbagai maklumat-maklumat yang penting untuk mempermudahkan perjalanan haji mereka daripada sekarang hinggalah mereka balik. Dari segi jadual, waktu semayang ada, apakah yang perlu dilakukan, penerbangan dan juga hukum hakam, semua yang ada link pada TH Hujaj ini. Aplikasi TH Hujaj. Ya, TH ingat ya, ibu Hujaj. ayah semua dah dengar tu. Ya, ataupun anak-anak tolong Anak-anak bantu. Tolong bantu. Install. Install. Sudah tentunya handphone ibu bapa tu ialah kadang-kadangnya terlalu canggih untuk mereka kan. Jadi anak-anak perlu bantulah. Betul. Dan biasakan diri juga Datuk Seri dengan InsyaAllah. aplikasi tersebut lah sebelum berada di Tanah Suci. Itu tadi dari sudut persiapan lah. dan persediaan bakal Duifur Rahman. Dan macam sahabat-sahabat kita yang menonton dan bakal mengikuti lambaian Kaabah bersama Lembaga Tabung Haji setiap minggu, kita macam kita sebutkan tadi, ada sesi interaktif, ada soalan-soalan yang boleh diajukan. Macam mana? Mereka nak ajukan soalan tu, Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri ada panduan-panduannya. Okey, sudah tentunya bakal-bakal haji ini, nak buat haji ini bukan setiap kali kita buat haji. Ini jarang-jarang kita buat, dan maksudnya sekali lah dalam seumur hidup. Kalau semayang mungkin kita dah buat tiap-tiap hari. Tapi haji ni kita jarang-jarang buat. Sudah tentunya akan bermain di fikiran kita pelbagai kemusykilan, masih lagi rasa
bimbang, masih lagi ada perkara-perkara yang belum selesai. Ada persoalan mungkin dari segi ibadatnya, mungkin ada persoalan dari segi kesihatan, ada juga dari segi mungkin urusan perjalanan dan sebagainya. Ada yang apa-apa sajalah yang berkaitan dengan haji yang masih bermain-main di minda. Silakan tanya pada kami. Jadi macam mana nak tanya tu, macam mana nak lontarkan soalan itu. Ada Facebook Tabung Haji, boleh masuk dalam Facebook Tabung Haji dan tinggalkan soalan-soalan di situ. Ataupun Facebook Radio IKIM juga ada, boleh. Yang dia biasa dengan IKIM FM, IKIM FM, boleh tinggalkan soalan dalam Facebook tersebut. InsyaAllah tim Tabung Haji akan teliti setiap soalan-soalan tersebut dan kita akan memilih soalan-soalan yang bersesuaian dengan topik-topik yang dipaparkan nanti dalam siri-siri yang akan datang ini. Jadi kita akan menjawab soalan-soalan tersebut semasa siaran. Jangan lupa siaran itu setiap hari Selasa, mulai daripada 26 Mac hingga pada 7 Mei nanti, insya-Allah. Menarik tu. Kadang-kadang bukan apa Datuk Seri, ada yang nak bertanya, kat sana makan apa nanti sambal belacan yang letak. Itu pun kadang-kadang boleh sambal jadi bilis. persoalan. Sambal bilis. Tapi kita nak ikan insya-Allah mana-mana soalan terpilih melalui siaran Lambaian Kaabah nanti. Kita sampai penghujung dah ni Datuk Seri. Ya Allah, itulah. Yang tak diam. Yang tak diam dah kejap dah sampai penghujung dah. Okey, sebagai penutup Datuk Seri, apa pesan-pesan atau nasihat Datuk Seri? Untuk jemaah haji kita, khususnya tahun 1445 Hijrah. Untuk saya rasa untuk siri Lambaian Kaabah ini, ya sudah tentunya saya mengharapkan, kita telah usahakan untuk mengadakan program Lambaian Kaabah. Kita mengharapkan para masyarakat secara umumnya dan juga bakal-bakal haji yang akan tunai haji pada tahun ini memanfaatkan sebaik mungkin siri Lambaian Kaabah ini. Yang penting juga seperti yang saya sebut tadi, persiapan untuk pergi ke Tanah Suci ini. Jadi marilah kita beristiqamah untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu dan info-info yang terkini. Di antaranya ialah Lambaian Kaabah ini. Jadi istiqamahlah untuk 6 siri. Daripada 26 Mac tadi sampai 7 Mei itu, setiap hari Selasa, jangan lupa onkan radio dan dengar Lambaian Kaabah. Sama-sama kita gunakan platform ini sebagai satu medan ilmu yang kita boleh manfaat banyak daripada Lambaian Kaabah ni, insya-Allah. Dan seperti yang kita sebut tadi, haji hanya sekali dalam seumur hidup. Sudah tentunya kita buat yang terbaik, kita membuat persediaan yang selengkap mungkin dan supaya apabila kita ke sana nanti, kita berpuas hatilah dengan ibadat kita. Betul. Tak adalah kita risau bila balik nanti. Kita pastikan kita buat haji dengan sempurna dan akhirnya insya-Allah kita semua sudah tentunya mengharapkan mendapat haji